Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Radina billahi rabba bil islam dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabba bil islam dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabba bil islam dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah SWT. Kita dapat sama-sama lagi pada malam ni insya-Allah. Saya cuti lama pergi umrah. Balik umrah pula kuarantin lagi. Hari ni baru lepas, baru pergi buka, baru pergi tanggal dia punya jam smartwatch tu. Alhamdulillah, ni kan first kuliah lah ni daripada Melaka pagi tadi. Alhamdulillah dapat jumpa tuan-tuan Salat Muhammad, orang kampung Dodoi, insya-Allah. Dan kita nak tengok hari ini pada hadis yang ke-19. Hadis ke-19 dalam hadis yang dihimpunkan kepada kita oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis ke-19. Hadis ni panjang. Hadis ni hadis sangat istimewa sebenarnya. Hadis Salih ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW menyebutkan Imam Ibn Rajab Al-Hambali berkata dalam kitabnya Jawami'ul Ulum wal Hikam, hadis ini mengandungi unsur-unsur sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wasiat yang sangat besar daripada kaedah-kaedah dan urusan-urusan agama yang penting, sehingga beberapa ulama menyatakan bahawa aku merenung hadis ini lalu aku kehairanan dan hampir kehilangan akal dibuatnya. Alangkah sedihnya akibat kejahilan tentang hadis ini dan kurangnya kefahaman mengenai maknanya. Dikata sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ulama kata apa? Aku pelik sungguh. Aku tengok hadis ni, dia kata, aku rasa pelik dan aku hampir kehilangan akal duk fikir ni. Alangkah sedihnya bila orang jahil tentang hadis ni, dia kata. Orang jahil tentang hadis ni dan kurangnya faham orang tentang hadis ni. Hadis apa yang special sangat ni? Mari kita tengok. Hadis ni tajuk dia, kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Itu tajuk dia. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin yahfazillah yahfazka
ihfazillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Salli ala sayyidina Muhammad. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in illa lan yanfa'uk ulang balik. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Wa in istama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmizi. Daripada Abu Al-Abbas radhiyallahu anhu. Siapa Abu Al-Abbas? Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Sallallahu alaihi wasallam katanya, pada satu hari aku berada di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, naik unta sama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu tiba-tiba Nabi SAW beralih dekat dia. Nabi kata, ya ghulam, wahai anakku. Ghulam bahasa Arab ni budak. Budak kecil tu dia panggil ghulam. Kita kalau ghulam ni orang tua-tua lah. Atau mamu ni apa ghulam. Ghulam ni budak-budak umur belah-belah tahun tu, bawah tu dia panggil ghulam. Sallallahu Muhammad. Lalu subhanallah dia kata, ya ghulam, wahai anakku ataupun wahai budak, inni u'allimuka kalimatin. Ni dia kata, sesungguhnya aku nak mengajar kepada kamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Kamu jagalah Allah, nescaya Allah jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Kamu jagalah Allah, nescaya kamu akan dapati Allah berada di hadapan kamu. Salli ala sayyidina Muhammad. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu nak minta apa-apa, minta daripada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta tolong dengan Allah. Wa'lam anna al-ummata law istama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Sesungguhnya, ketahuilah, sesungguhnya kalau satu umat berkumpul untuk memberi manfaat kepada kamu, satu kelompok orang berhimpun semua nak buat baik kat kamu, nak bagi manfaat dekat kamu, nescaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nescaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka tidak akan dapat memberi manfaat kepada kamu kecuali dengan apa yang telah dituliskan untuk kamu. Wa in istama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in kataballahu alaika. Dan sesungguhnya kalau berhimpun satu kelompok, satu umat, semuanya nak memberi mudarat kepada kamu, mereka tak akan dapat memberi mudarat kepada kamu melainkan apa yang telah tertulis kepada kamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat kalam dan telah keringlah dakwatnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Mari kita nak tengok sikit daripada hadis ni. Satu hari, salli ala sayyidina Muhammad, anak kepada bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anak pada pak saudara Nabi. Pak saudara Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi kalau anak pak menakan ni jadi apa? Sepupu lah. Al-Abbas ni, Abdullah ini sepupu Nabi SAW. Tetapi walaupun sepupu Nabi SAW, dia lahir waktu Nabi SAW dah hijrah dekat Madinah.
Nabi dah hijrah Madinah, baru dia lahir Abdullah bin Abbas, sekitar tahun kedua hijrah. Baby lagi lah. Dan ada satu sunnah, bila dapat anak, pergi buat apa? Pergi tahnik. Orang kita kata belah mulut. Orang pertama yang kena tahnik ialah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bawa pergi kat Nabi, Nabi ambil kurma, Nabi SAW masukkan dekat dalam mulut dia. Panggil tahnik, sunnah Nabi SAW. Dan Nabi SAW doa dengan satu doa yang sangat masyhur, yang setiap orang yang tahnik dia akan baca doa ni. Dan kita juga kena duk baca doa ni kat anak-anak kita ni. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, engkau faqihkanlah dia dengan agama, dan alimkanlah dia dengan takwil kepada Al-Quran. Maka dia ni, Abdullah bin Abbas, membesar jadi orang yang sangat faqih dalam agama dia, dan sangat alim berkat pada doa Nabi SAW. Kita ada baby bawa pergi dekat orang-orang alim untuk dia tahnik. Ulama kata perangai tok guru tu akan turun dekat dia sikit. Tok guru ni alim, dia soleh, dia kesolehan tu mudah-mudahan sampai ni berkat sampai dekat anak tu. Kita pergi tunjuk sendiri. Ya nak? Dapat anak dia tahnik, dia pun baik alak dia pun kat budak tu. Tu perangai sopa jempak dia. Dia pengaruh pak dia mah ada pasal duduk dengan pak dia. Tapi paling tidak keberkatan daripada ulama tu mau nak sampai ke anak kita tu, dengan kita pergi tahnik dekat orang tu, dekat alim-alim ulama, kat orang soleh. Orang dulu panggil lebay. Orang dulu dia panggil lebay. Lebay ni bukan tunggu orang alim. Orang soleh, rajin pergi masjid, orang panggil lebay. Orang soleh-soleh, cakapnya, akhlaknya baik. Kadang-kadang dia tak faham hukum agama, tak faham, tapi dia tu soleh, rajin pergi masjid apa semua. Kalau apa-apa memang orang duk rujuk kat dia, perkataan-perkataan dan bahasa-bahasa dia orang dengar, dia panggil lebay dulu. Sampai ke tahap lebay tu lekat pun dekat IC pun ada lebay sekali. Orang dulu lebay. Orang dulu bagi pilah tahnik bawa budak tu, kat anak-anak kita, cucu kita, pi kat lebay, pi kat tutup guru, pi kat alim ulama, kok guru-guru Quran, nak ambil keberkatan ayat liok dah tu. Saya lihat sama, mudah-mudahan mengalir keberkatan tu pada anak cucu kita tu. Itu yang dibuat Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas membesar jadi seorang yang sangat hebat sungguh. Mai zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, dia ada satu kitab tafsir, nama kitab Tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang menjadi rujukan kepada ulama-ulama mufassirin yang mai kemudian semua merujuk kepada tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Satu hari zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia panggil para sahabat mai berhimpun. Sahabat-sahabat senior ni, sahabat-sahabat otak ni. Nabi SAW dah wafat, Sayyidina Abu Bakar dah wafat. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah. Sayyidina Umar memegang gelaran Amirul Mukminin, itu zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar tak pakai Amirul Mukminin lagi. Sayyidina Abu Bakar pakai Khalifah Rasulullah SAW. Khalifah pengganti kepada Rasulullah SAW. Itu gelaran Sayyidina Abu Bakar. Bila mai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia memegang gelaran Amirul Mukminin. Saya sebut ketua kepada orang-orang mukmin, orang beriman. Lalu dia panggillah para sahabat yang berbaki, yang masih yang senior-senior ni, yang tua-tua ni, mai berhimpun dalam satu majlis dengan khalifah. Dalam ramai-ramai itu dia turut panggil bersama dengan depa ni seorang budak namanya Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu. Tuan-tuan boleh bayang tak usia dia tu waktu umur berapa? Kalau dia lahir 2 tahun selepas hijrah, maksudnya Nabi SAW wafat tahun ke-10 hijrah. Waktu Nabi wafat, dia baru usia lebih kurang 8 tahun. Mai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintah 2 tahun, tambah lagi 2 tahun, baru 10 tahun. Mai zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu panjang sikit. Sayyidina Umar memerintah 10 tahun. Mungkin dalam tanda umur belas tahun betul-lah. Yang lain semua tua-tua ni, sahabat-sahabat Rasul ni. Sahabat ni siapa? Sahabat ialah orang yang pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat gelaran sahabat. Orang yang tak pernah tengok Nabi SAW, dia orang Islam beriman tapi tak pernah tengok sahabat Nabi SAW.
Nabi dah wafat, mereka baru lahir. Ataupun mereka dah ada tapi tak sempat jumpa Nabi. Pernah jumpa sahabat, nama dia tabi'in. Tabi'in. Orang yang pernah jumpa tabi'in, tak pernah jumpa sahabat, tak pernah jumpa Nabi, nama dia tabi'in. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi yang duk ada ni semua sahabat-sahabat senior, sebab Nabi dah wafat dah. Tiba-tiba Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah duk dalam majlis tu ramai-ramai sekali. Sampai ada di kalangan sahabat-sahabat yang senior-senior ni kata apa pasal apa panggil budak ni? Kalau panggil budak ni, kami pun nak panggil anak-anak kami mai juga. Sayyidina Umar kata, tunggu saya. Lalu berlakulah muzakarah. Ada satu pertanyaan yang Sayyidina Umar tanya dekat para sahabat yang duk ada ni. Apa yang kamu faham tentang ayat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang kepada kamu pertolongan dengan pembukaan, ini kota Mekah, pembukaan kota Mekah, kamu akan melihat berbondong-bondong orang masuk Islam. Fasabbih, maka bertasbihlah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Fasabbih bihamdika wastaghfir. Bertasbihlah, pujilah kepada Tuhan kamu dan beristighfarlah. Apa yang tuan-tuan boleh faham daripada ayat tu? Para sahabat pun jawablah, bila pembukaan kota Mekah, kamu tengok orang Islam masuk Islam, betul dah. Sebab waktu tu dah berlaku dah pembukaan kota Mekah. Maka perbanyakkan tasbih, tahmid, istighfar. Perbanyakkan tasbih, tahmid, istighfar. Betul ke? Tu baru sebab kita betul faham macam itulah. Ibnu Abbas, apa yang kamu faham tentang ayat tu? Dia kata, yang saya faham daripada ayat itu ialah apabila turun ayat itu menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hampir kepada kewafatannya. Sikit punya jauh beza lah. Tak ada siapa pun boleh jangka apa yang akan dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tu. Apabila turun ayat tu, itu menunjukkan tidak lain umur Nabi SAW telah hampir kepada kewafatannya, dan Allah perintahkan kepada Nabi untuk perbanyakkan tasbih, tahmid, istighfar. Dan sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, di hujung usia Nabi SAW, Nabi banyak bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Ini kita kena buat amal ni setiap hari 100 kali. Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Boleh? Kata tu hujung usia kena buat amal betul lah. Ni kita muda ikut Ustaz, mati bukan kira tua muda. Nak mati bukan kira tua muda. Sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu dengar mati je. Tahu-tahu meninggal. Meninggal dah. Meninggal dah. Lah. Akhir zaman. Nabi kata, la taqumus saah, takkan berlakunya kiamat sehingga kamu melihat banyaknya kematian mengejut. Mati tiba-tiba. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu abang ipar saya tu, Rajuddin, kan apa, demam 2 hari, buat pergi hospital. Doktor kata tak ada apa, kita hati macam mana semua okey, balik duduk rehat di rumah. 2 malam letih-letih meninggal ke tu. Orang abang orang telefon, meninggal dah. Meninggal dah, betul ya. Yang salat sama. Ya, meninggal malam Jumaat, makalah meninggal pun elok lagu tu lah. Lepas maghrib tu duduk astagfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, duduk zikir Allah, Allah, Allah. Lepas maghrib dia meninggal.
eloklah kematian untuk dia. Tapi kita ni, Nabi suruh buat apa? Baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah sehari 100 kali. Doa amal tiap hari. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, demikian yang aku faham. Aku pun faham macam tu juga daripada ayat tersebut. Nah, itulah cerita kebijaksanaan Allah bin Umar radhiyallahu anhu. Lalu Nabi SAW duduk dengan dia satu hari. Nabi SAW bagi pesan dekat dia beberapa pesanan. Yang pertama, Nabi pesan, yahfazillah yahfazka, kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Ni nak masuk terus ni. Nak masuk terus apa yang Nabi pesan dekat Abdullah bin Umar radhiyallahu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nombor satu, ihfazillah, kamu jaga Allah. Hasil dia apa? Yahfazka, Allah jaga kamu. Apa maksud kamu jaga Allah? Dia nak faham elok ni. Sebab ulama ni kata apa ni? Kata Ibn Rajab Al-Hambali, dia sebut apa? Salih Al-Syamad. Ada ulama kata apa? Aku heran sungguhlah. Ni hadis yang macam ni punya hebat pun orang tak faham. Sampai nak hina akal aku dibuatnya. Bila hadis yang macam ni punya hebat, tak ada orang faham. Mereka tak mengerti hadis ni. Tuan-tuan jangan sampai jadi orang yang sebutkan ulama ni nak faham. Apa maksud ihfazillah? Kalau orang tanya kita, kamu jaga Allah, apa maksud kamu jaga Allah? Tuan-tuan catat berapa poin ni. Nombor satu, kamu sallallahu alaihi wasallam Muhammad beriltizam dengan segala perintah-perintah Allah dan berhenti pada batasan, jangan kamu menghampiri dia. Faham apa yang Allah perintah kat kita dan kita nak buat semua. Ni kamu jaga Allah. Apa yang Allah larang, jangan pergi dekat dengan dia. Maksud dia apa ni? Maksud dia apa ni? Nombor satu, maksud dia daripada perkataan satu, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah ke atas kamu dan jangan bersikap acuh tak acuh dengan dia. Apa yang Allah perintah kat kamu, buat sungguh-sungguh. Nak buat ni semua tuan-tuan, benda Allah perintah ni tumpang hidup je, mati tak payah buat lah. Ni nak semayang sungguh-sungguh, tuan-tuan tak fikir lah. Semalam malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, semalam ni malam makbul doa tuan. Nabi keluar pada rumah dia tengah malam, pergi dekat Baqi', angkat tangan ni macam tu, angkat tangan macam tu. Sayyidina Aisyah duduk di rumah. Sayyidina Aisyah, mana suami aku ni keluar, tak tahu pergi mana. Mai cemburulah hati. Keluar-keluar pergi tengok Nabi SAW duduk dekat perkuburan Baqi' tu, tengah duduk angkat tangan macam tu. Sayyidina Aisyah kata apa? Aku ingat kamu pergi rumah isteri kamu yang lain, cemburu. Nabi SAW picit hidung dia, picit manja-manja gitulah, picit-picit. Syaitan telah menguasai kamu, macam tu. Imam Syafi'i rahimahullah kata dalam kitabnya Al-Um, telah diperdengarkan, telah diberitahukan kepada dia, kata Imam Syafi'i, malam nisfu Sya'ban merupakan salah satu dari malam-malam makbul doa daripada 5 malam. Satu malam Jumaat, yang kedua malam nisfu Sya'ban, yang ketiga malam 1 Rejab, yang keempat dan kelima malam 2 hari raya. Semalam malam Jumaat pun dia, malam nisfu Sya'ban pun dia punya power semalamnya doa ni. Siapa duk tidur saja rugi sampai tahun depan ni. Malam mau betul-betul duk angkat tangan betul-betul yang duk minta ni. Salah satu benda yang tuan-tuan kena minta, tahu apa semalam ni? Tahu apa dia? Ya Allah, bagilah aku rasa khusyuk sekali dalam sembahyang aku, sebab aku tak pernah rasa khusyuk dalam sembahyang sampai ni. Ada minta ke tu? Ya Allah, bagilah sekali aku nak rasa macam mana khusyuk sembahyang, sebab aku tak pernah rasa lagi khusyuk sembahyang aku macam mana. Kita tak minta pun, tak pasal apa, sebab kita tak rasa pun benda tu penting untuk kita. Kita minta macam-macam. Minta nak kaya lah, minta nak tu lah, minta nak guni lah, minta dia orang baik lah, tak sihat tubuh badan lah. Kut lah sekali nak minta lah hidup kita. Ya Allah, bagilah aku nak rasa khusyuk sembahyang tu lagu mana. Aku tak pernah rasa, tak pernah rasa sepanjang hidup, dan tak pernah kisah pun rasa tak rasa. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak rasa khusyuk sembahyang lah ni, bila nak rasa? Bila?
Kalau tak pernah rasa sedapnya semayang tu lagu mana, bila nak rasa? Kalau memang tak mau rasa langsung, tak ada rasa pun, macam patut nak rasa, tak ada rasa. Teruk kita tuan-tuan lah. Sungguh saya tak tahu lah. Sebab kita tak rasa ada satu benda yang penting dalam hidup. Nah, duk cerita para sahabat Nabi SAW. Sayyidina Osman boleh khatam 37 dalam sembahyang dia. Cucu baginda Rasul SAW, dia mendapat gelaran Zainal Abidin, cucu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Zainal Abidin, cucu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu, cicit pada Nabi SAW. Dia punya semayang sehari semalam 1000 rakaat, sampai dekat kaki ni, naik benjol ni macam lutut unta. Pasal apa yang semayang sampai teruk tu? Sebab sedap semayang kat mereka. Sedap. Sayyidina Osman, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, sehari semalam 300 rakaat dia semayang. Kita kata kita sibuk bisnes, tak sempat nak semayang 300 rakaat. Mereka boleh Ustaz, mereka tutup guru apa, mereka ke apa, abid ke apa, tak ada benda apa nak buat. Siapa kata Imam Ahmad tu businessman, tuan-tuan? Dia businessman. Dia ada perniagaan, dia ada gudang kain dia. Jabatan dia sangat besar. Allahumma salli ala Muhammad. Cerita. Apa alasan kita? Tahu pasal apa? Pasal kita tak pernah rasa sedapnya semayang macam mana. Sebab tu kita tak bersungguh nak dapat sedap semayang. Dia takut jadi macam yang Allah duk cerita dalam Quran tentang orang yang lalai dalam semayang ni, apa ni? Mereka bermalas-malas dengan semayang ni. Bermalas-malasan dengan semayang ni. Malas, semayang. Bukan tak semayang langsung, tapi malas. Allahu Akbar. Ya Allah, malas, ya Allah, sebab dalam hati. Haji main sunat je, semayang sunat. Tapi dia nak semayang sunat tu, ya Allah, malasnya, ya Allah, sebab. Kita kan sedang ni. Orang yang jaga Allah ni, dia sangat jaga semayang dia. Benda-benda fardu ni jaga. Maksudnya kalau dia nak semayang, semayangnya dia awal waktu, semayangnya duduk soh paling depan, semayang berjemaah, dia perelok pakaian-pakaian dia nak semayang, bukan pakai ikut dan aja. Dia nak menghadap Tuhan ni, nak menghadap Allah ni. Lekeh sungguhlah kita, lekeh sangat. Macam mana tu? Awalahu yuhasabu bi'abdan fi yaumul qiyamah salatuh. Benda yang paling awal sekali Allah nak cek di semayang dia. Benda paling awal sekali Allah nak cek nanti di yaumul qiyamah, semayang dia. Yang lain semua mai kemudian ni. Sedekah banyak ke, puasa banyak ke, ibadat banyak ke, buat baik dengan orang. Semua orang sayang kat dia, semua baik ada kat dia. Tapi yang lain Allah tak tengok lagi, Allah tengok semayang lah. Dia tengok depan semayang, bawa macam kemuruh, lubang ni, Allah tak tengok yang lain. Tapi Allah sayang lagi malaikat, dia main sunat tak? Ada dia main sunat? Ada, ya Allah. Ambil main sunat tu, tampung kain ni. Kalau koyak tampung tu, tutup aurat juga dia. Tapi nak pi buat, nak pakai elok-elok, pi jalan dak kot. Tapi paling tidak tutup juga aurat tu. Teratur aja kain yang nak pergi tunjuk depan Allah, kalau ada sembahyang sunat. Tapi kalau tak ada sembahyang sunat, tuan-tuan boleh tengok macam mana telanjangnya kita tuan-tuan depan Allah. Faham tak? Tu pun malas sembahyang sunat cerita. Malas lah. Ni dalam duk beletiak ni pun tengok sekali, lepas main isyak dia berum balik ke tu, tak jangan tengok ni. Kita lah ke tu. Tak ada, tak rasa. Benda fardu dia sangat jaga. Nombor 2, benda sunat dia berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan. Benda fardu dia sangat jaga. Benda sunat dia bersungguh-sungguh nak buat. Sembahyang sunat dia sungguh nak buat, baca Quran dia bersungguh nak buat, istighfar dia sungguh nak buat, zikir dia sungguh nak buat. Adalah nampaklah kesungguhan tu, nampak jugalah. Kita ni bukan orang baik tuan.
Kita bukan orang baik. Kita pun tahu kita bukan orang baik. Tanda perasan tak? Orang duk tengok, orang duk kata kita baik. Orang duk kata kita baik. Padahal kita kan baik. Tahu tak di antara tanda pasal apa orang duk kata kita baik walhal kita tak baik? Tahu pasal apa? Nombor satu, sebab Allah tutup aib kita. Kalau Allah tunjuk semua benda apa kita duk buat dulu-dulu zaman kita duk koplah jinggal lah ni. Siapa pun Allah, siapa pun tak tanya duk dengan kita ni. Nombor dua, tahu pasal apa? Tahu pasal apa orang duk kata kita baik? Pasal Allah sayang kat kita. Bila Allah sayang kat seorang tu, dia panggil malaikat Jibril. Jibril mesaj, hang sayang kat kawan ni, aku sayang kat dia. Malaikat Jibril pun terus sayang kat dia waktu tu. Kemudian malaikat Jibril panggil semua penduduk langit. Wahai penduduk langit sekalian, mai ni. Pasal apa ni? Ni, Allah sayang kat orang ni. Hampa semua kena sayang kat dia. Semua penduduk langit semua sayang kat dia. Dan Allah pun masukkan dalam hati seluruh yang duduk dekat muka bumi ni semua untuk terima dia. Kata ulama, maksud terima tu lagu mana? Semua manusia akan memandang dia tu sebagai orang baik. Kena ada haji tu? Nah, dia tu macam mana? Oh, dia orang baik. Nah, meninggal dapat long tu. Meninggal dia. Oh, dia tu orang baik. Duduk kata orang baik ni tak pasal apa? Tu tanda mudah-mudahan Allah sayang kat dia. Tuan-tuan nak dapat Allah sayang kat kita lagu tu, cara dia. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba dia berusaha untuk mendekatkan dirinya kepadaku melainkan dengan dia melakukan amalan-amalan sunat sehingga aku pun mencintai dia. Kena sembahyang sunat rajin sikit lah. Saya sempat rajin main sunat banyak sikit. Saya semua. Nombor tiga, kamu jaga Allah. Apa kamu kena buat? Kamu jauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah dan binalah satu benteng di antara kamu dengan larangan-larangan tersebut. Berhenti. Tahu benda haram kat depan, jangan buat. Bukan setakat berhenti tang haram tu, sebelum sampai haram tu dia berhenti dah. Nama syubhah. Syubhah ni apa? Benda was-was. Mai boleh tak boleh, boleh tak boleh, dia syubhah. Kita orang-orang mengaji ni, benda apa nak makan, jagalah. Benda nak masuk dalam perut, jagalah. Dia bagi kita apa? Benda syubhah haram masuk dalam perut ni, semayang pun tak sedap, ibadat pun tak seronok, tak teringin nak buat ibadat. Kalau dia boleh buat pun Allah tak terima lah. Lebih dahsyat Nabi kita apa? Salih ala sama al-lahmun nabatun, daging yang tumbuh daripada benda yang haram. Fannaru aula bih, api neraka lah yang paling layak untuk dia. Jaga. Sebelum sampai yang haram tu, dia jaga yang syubhah. Ni orang jaga Allah. Bila dia jaga Allah dengan 4 benda tadi ni, yang wajib dia buat sungguh-sungguh, yang sunat dia berusaha untuk buat, yang 3 haram dia berhenti, yang keempat dia jaga yang syubhah. Bila dia jaga yang ni, maka saksikanlah bagaimana Allah jaga kamu. Nombor 1, macam mana Allah jaga kita ni? Allah akan menjaga akidah kita daripada tersasar. Akidah kita betul. Ini penting tuan-tuan. Salih ala Syekh Muhammad. Tak asal dalam kereta jam dekat Batu Uban. Saya duduk tengok dalam Facebook, duduk bergaduh sama-sama orang Islam, masing-masing menyesatkan di antara satu sama lain. Ni semenjak semenjak tempoh PKP ni, saya takutlah tuan-tuan, satu pihak menonjol lagi, hang sesat, hang batil, hang bid'ah, hang masuk neraka. Ni la haula wala quwwata illa billah. Sesat ni, mai aku jumpa hang. Ni aku betul. Hang duduk dekat mana? Aku pergi jumpa hang lah ni. Mailah jumpa aku. Aku duduk dekat masjid macam ni. Mai, hang mai waktu mana pun aku ada kat masjid tu. Gaduh ni. Tahu sama-sama orang masjid tu. Pasal apa? Masing-masing duduk pertahankan. Yang depa dah orang betul dan orang sana lagi tu sesat.
Macam-macam pahaman duk main lah ni. Takut tuan-tuan, saya risau Tuan-tuan boleh bayang tak? Tuan-tuan boleh bayang tak? Nabi sebut 72 golongan akhir zaman. Satu je yang masuk syurga. Yang lain lagi 71 semua masuk neraka. Tuan-tuan agak yang 70, yang lebih 70 golongan tu, tuan-tuan agak depa tahu tak kata depa tu sesat? Faham tak saya tanya tu? Depa tahu tak kata depa sesat? Depa tak tahu lah. Kalau depa tahu takkan depa duduk kat situ. Yang 72 tu tahu siapa? Semua orang Islam yang mengaku depa Islam. Ni tak termasuk dengan orang bukan Islam ni. Ni di kalangan ni yang mengaku kami beriman ni. Sebab tu ada 4 waktu nanti yang dia waktu ni dekat akhirat, dekat akhir zaman ni, dia bukan dia menentukan dia tu Islam ataupun tidak. Keadaan dan suasana waktu tu akan tunjuk dia orang Islam ataupun tidak. Padahal dia anggap, dia duk rasa macam dia orang Islam. Nabi sebut akhir zaman iman akan keluar daripada hati seorang ni macam anak panah keluar daripada busur dia, punya laju sampai dia tak tahu kata dia tak Islam dah. Kamu duduk pada zaman fitnah, yang fitnah ini seperti kepingan malam yang gelap. Pagi-pagi dia Islam, petang dia kafir. Petang-petang dia Islam, pagi-pagi dia kafir. Nabi sebut. Nombor 1, waktu matahari naik sebelah barat. Naik matahari sebelah barat, dia tak ada. Bukan dia nak tentu Islam dia ataupun tidak. Nombor 2, waktu dukhan, mai asap selimut bumi 40 hari. 40 hari asap 40 hari. Waktu tu nak tengok dia orang Islam atau dia orang bukan Islam. Orang Islam macam berengus ya. Macam berengus ya. Orang bukan Islam keluar cecak daripada hidung dia, keluar daripada telinga dia. Tahu ni orang bukan Islam. Nombor 3, sehari sebelum Dajjal muncul. Sehari Dajjal nak muncul, esok Dajjal nak muncul. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Esok Dajjal nak muncul, hari ni orang Islam dengan orang bukan Islam, dia akan duduk terpisah. Dia takkan duduk sekali. Tahu dah, bukan panggil orang bukan Islam main ni, dah. Hati dia akan terpisah. Orang Islam akan duduk dengan kelompok orang Islam saja. Orang bukan Islam akan duduk bersama dengan orang-orang munafik dan orang-orang yang menganggap kata dia orang Islam. Yang keempat, waktu Sayyidina Ali Muhammad ad-dabbah, mai binatang mecok. Dia bawa tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman. Dia jumpa siapa pun dia cok kat dahi. Jadi putih, jadi hitam. Yang putih tu orang Islam, jadi hitam tu orang kafir. Yang kelima, ada 5. Yang kelima, ni semua cerita akhir zaman ni. Yang kelima, waktu mana? Waktu dia main angin sejuk yang mematikan semua orang Islam. Dalam hati dia ada satu besar zarah dah. Sebesar zarah saja Islam, dia akan mati. Angin sejuk main masuk buah ketiak semua, mati. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau tuan-tuan ada waktu tu? Ada waktu tu. Tuan-tuan tengok ramai orang mati. Orang ni rebah mati. Orang ni rebah mati. Orang ni rebah mati. Orang ni rebah mati. Tiba-tiba kita tak mati. Lalu kita kata apa? Syukur aku tak mati. Aku diselamatkan. Faham tak faham? Padahal dia tak tahu dengan dia tak mati itu menunjukkan yang dia bukan Islam. Dah. Saya duduk tengok balah ni tuan-tuan semua Allah, sampai ke tahap terang-terang ulama seluruhnya kata dia tak betul. Keluar fatwa daripada kerajaan, daripada mufti-mufti buat keluar kata, tak, fahaman yang kamu bawa tu salah. Salah. Stang ni salah, part ni salah, dalil ni buat keluar, dalil tu buat keluar, hujah tu salah. Tuan-tuan ingat senang mufti jabatan mufti nak buat keluar satu-satu fatwa kata orang ni sesat, orang ni sesat. Tuan-tuan tengok macam mana mempertahankan hujah dia, dan lebih dahsyat lagi macam mana pengikut dia mempertahankannya. Dan depa ni pula jadi orang yang salah. Bila semua orang kata kami salah, itu menunjukkan kami betul. Sebab akhir zaman Islam itu dagang, tak akan kembali dagang. Kita pun pening kepala, ada aku salah ke? Betul ke aku salah ke? Jangan main tuan. Akhir zaman. Tuan-tuan nak selamat daripada fitnah ni, satu je.
Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Tuan-tuan semayang elok-elok, tuan-tuan jaga semayang sunat elok, tempat ni Allah akan pelihara kita, insyaAllah. Kita tak akan keliru. Ni kalau betul Imam Mahdi nak muncul ni, kalau betul Imam Mahdi nak muncul ni, salji turun dah tuan-tuan, salji turun dah kat negara Arab tu. Bukan tahun ni je, berapa tahun dah ni. Salji turun Gunung Kinabalu pun turun dah. Tapi tak ada kaitan dengan hadis lain tu. Kalau cerita salji turun tanah Arab tu, ada pula sikit nak boleh kait dengan peristiwa bila Imam Mahdi nak muncul. Nabi kata apa? Ataituhum walau habuanu ala salj. Datangilah dia walau kamu terpaksa merangkak atas salji. Nabi sebutlah juga ada salji tu. Salji turun kota apa, Gunung Kinabalu tu. Tuan-tuan nak pergi tengok bila nak kiamat, Ustaz, nak kiamat pasal apa? Salji dah turun di kota, di Gunung Kinabalu. Kalau Imam Mahdi nak muncul, Nabi suruh kita pi kat dia. Pi. Tahun 1979 berlaku pembunuhan beramai-ramai dalam Masjidil Haram. Siapa tahu? Baca 1979. Ada satu tuan-tuan pergi dekat kawasan Jihad. Tahu Jihad? Belakang Masjid Haram tu, satu lorong yang masjid yang ada jam besar tu, lorong tepi jam besar tu, nama dia Misfalah. Ada hotel kat belakang. Yang sebelah sana tu ada satu jalan tar tu kan. Dulu tepi tu ada hospital. Ni dekat tu ada istana atas bukit tu. Jalan tu nama Jihad. Dekat jalan Jihad tu ada satu hotel. Hotel itu dimiliki oleh waris-waris syuhada, orang-orang yang terbunuh dalam Masjidil Haram pada tahun 1979. Seorang lelaki, saya tak ingat nama dia. Dia mengaji agama. Akhirnya entah macam mana, dia faham apa tak tahu. Ada salah seorang daripada abang ipar dia, dan dia kata abang ipar dia ni ialah Imam Mahdi. Buat masuk mai dekat kawasan Masjid Haram, tutup semua pintu Masjid Haram. Siapa yang duduk masyarakat terkupung jadi tawanan. Buat masuk senjata melalui Salih Muhammad, keranda. Dia usung keranda tu, dia kata ni jenazah masuk pergi apa semua. Waktu tu dia sedang duk buat basement untuk Masjid Nabawi tahun 79. Bawa keluar senjata, tahan semua orang, dan akhirnya tak boleh nak keluar, bunuh berapa ramai orang yang terbunuh dekat dalam Masjidil Haram. Kes apa? Kes mengangkat Imam Mahdi. Dulu bila orang tak boleh terima, dia memberontak, dia bunuh. Macam mana keadaan nanti kalau betul-betul Imam Mahdi betul-betul ada? Tuan-tuan, agak kita ni nak duduk tak mana? Bila orang sebut kata Imam Mahdi dah muncul dah ni, tuan-tuan, agak-agaklah kita ni nak termasuk dalam orang yang ikut Imam Mahdi ataupun tak. Tapi Nabi suruh ikut. Nabi kata hang merangkak atas salji pun hang kena pergi ikut dia. Kena tinggal ni. Tinggal rumah, tinggal semua kena pergi. Macam mana nak kenal Imam Mahdi? Ingat satu aja. Yahfadillah yahfadka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Tugas kita tak payah duduk pergi cari Imam Mahdi. Dah keluar dah kot, dah ada dah kot, duduk tak mana, nama apa sekian. Tak payah cari. Tak duduk pergi cari. Tak duduk packing barang lagi, tak payah lagi. Ada orang telefon saya hari tu, Ustaz, saya duduk ke KL waktu tu. Ustaz, ni kami dah siap-siap dah, barang-barang semua siap dah, packing semua siap dah, apa-apa. Duduk tunggu arahannya. Hampa nak pergi mana? Nak pergi cari Imam Mahdi. Dia pada satu grup besar. Kami dah ni bincang ni, kami dah keluar dah ni. Tempat pertemuan kami kat sini. Perlukah kami keluar, Ustaz? Dia nak keluar dah, tapi dia duduk ragu-ragu. Tu tanya saya. Saya kata betul-betul Imam Mahdi dah ada lagi? Tak tahulah Ustaz ada ke tak ada lagi, tapi nak kena keluar cari dia ni. Nabi tak suruh pun pergi cari. Tapi bila dia ada nanti, kamu pergi. Macam mana kita nak tahu ada ke tak ada? Ya fadillah, ya fadka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Itu je kunci dah. Mayang pun tak, mayang pun malas. Hari tu duduk gaduh sangat, masjid tutup, tak boleh pergi masjid, lapar. Nak sekalian, masjid buka tak main ke? Aku bukan tak mau pergi pasal ni soh tak abad apa semua. Dan 1 bulan 4 ni soh apa anak main tak main tengok.
Saya duk pesan dah 1/4 ni tuan kena mai awal-awal sikit masjid 10 minit sebelum azan tu tuan mai siap-siap dah pasal masjid penuh start pada 1/4 ni. Sebab ramai semua pekat duk standby nak mai ni 1/4 dia pro semua nanti pekat masuk. Tuan-tuan ni terlepas kat belakang. Baik tuan-tuan mai awal sikit. Faham atau tak faham sudah. Alah geng-geng ni kalau ada pun. Sembang yang terang. Tuan-tuan, subhanallah, masjid pun tak main, mayang pun malas. Nak cerita Imam Mahdi apa? Ya fadillah ya fadka. Ni Zaman. Nombor satu, Allah akan jaga akidah kamu. Yang kedua, Allah akan melindungi dari kamu daripada kekhawatiran jiwa. Ni khawatir, risau jiwa ni Allah cabut keluar. Dia duk risau benda pelik-pelik, duk risau benda bukan-bukan, duk risau entah apa-apa. Ada orang duk risau sampai kurui. Pasal apa hang risau sangat ni? Nu risau lah depan-depan nak pergi ke mana? Nu risau ni, nu nak jadi perang dunia ketiga pula nu. Nu Ukraine dengan Rusia nu. Rusia ni ada satu blok negara pula dia sokong dia. Yang Ukraine pula satu blok pula. Depa ni anytime tau. Nu keluar pula perang nuklear apa semua. Ni tak tahu bila nak jadi tak tahu lah apa semua ni. Susah hati sangat. Duk khawatir jiwa. Allah kan ada. Takut apa? Takut lagi depa bawa keluar senjata nuklear. Kita ada Allah lah. Minta ke Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Minta petunjuk pada Allah. Masa Muhammad. Keluar khawatir-khawatir jiwa ni, kisah-kisah yang bukan-bukan, yang duk buat kita gelisah tiap-tiap hari, duk gelisah dengan yang tu, gelisah dengan dia. Ada aja jalan keluar Allah akan bagi. Syarat dia apa? Ya fadillah. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Kita kalau duk berjalan, sebelah kita ni ada ketua polis negara, sebelah sini ada ketua peguam negara, sebelah sini pula ada apa-apa semua geng-geng askar polis semua duk jaga kita apa semua, kita berjalan tengah. Tuan-tuan rasa risau tak? Tak risaulah, kan? Takut apa ni semua duk ada hebat-hebat ni kira kanan kita ni. Sallallahu Muhammad. Kita tak payah ada semua tu. Ya fadillah tujidhu tujahaka. Kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah berada di hadapan kamu. Bukan ketua polis negara. Bukan ketua peguam negara. Bukan ketua polis. Bukan orang ni. Bukan askar, bukan tentera. Allah duduk dengan kita. Allah akan perhati kita. Allah akan berada di hadapan kita. Allah akan protect kita. Takut apa? Syarat dia jaga Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi Allah akan selamatkan kita daripada najis kesesatan. Tak sesat. Panduan hidup tu Allah tunjuk, kita elok aja. Lagi Allah akan melindungi kamu daripada kejahatan-kejahatan makhluk. Makhluk tak boleh buat khianat kat kamu, bukan. Tu Allah sebut dalam hadis ni. Kalau berimpun seluruh makhluk yang dulu, kini, yang akan datang, semua berimpun, semua untuk bagi mudarat kat kamu. Mereka takkan boleh bagi mudarat kat kamu walau sikit pun, melainkan apa yang telah Allah tulis dalam kitab. Takut apa? Allahumma lagi, dan Allah akan menahan kamu daripada syaitan-syaitan jenis manusia dan jin. Sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Dan menolak daripada kamu segala kesakitan dan kezaliman, serta dari orang-orang yang mengikuti jalan kamu daripada kalangan ahli keluarga dan kaum kerabat kamu. Siapa pun tak boleh nak buat mudarat apa dengan kita. Kunci dia apa? Kunci dia balik tadi ni. Yahfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, nescaya Allah akan jaga kamu. Kemudian dalam hadis ni cerita juga tentang apa? Tentang nanti sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Apabila kamu nak minta pada Allah, kalau kamu nak minta apa-apa, mintalah kepada Allah SWT. InsyaAllah itu kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang insyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat kat kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika shalihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.